Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar diisytihar Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pemilihan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riaituddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari tahun depan. Mesyuarat turut memilih Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Malaysia kekal pendirian untuk meneruskan hubungan bersama Liga Arab dan negara anggota OIC walaupun Majlis Keselamatan PBB gagal mencapai kata sepakat mengenai resolusi gencatan senjata. Tegas Perdana Menteri, hak rakyat Palestin mesti diberi keutamaan dan bantuan kemanusiaan perlu disegerakan. Platform media sosial TikTok akan terus dipantau. Jelas Perdana Menteri walaupun pihak TikTok menafikan tindakan menyekat kandungan pro-Palestin, namun Malaysia meneruskan pemantauan terhadapnya. Sebelum ini, jurucakap TikTok menafikan tuduhan sekatan dilakukan dan menyifatkannya sebagai tidak berasas. Monopoli bernas dalam pengimportan beras bukan faktor pengguna tidak mampu mendapatkan bekalannya. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, harga beras import bagi pasaran tempatan, terutama yang dikendalikan bernas dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun kerajaan sedia meneliti dakwaan itu. Dalam pada itu, penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah perlu dikawal supaya ia tidak menimbulkan sebarang masalah. Perdana Menteri berkata kerajaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pentadbiran sekolah untuk membuat pertimbangan sewajarnya berhubung program anjuran Kementerian Pendidikan itu. Agensi berkaitan pemasaran produk halal Malaysia perlu bekerjasama untuk menembusi pasaran United Kingdom dan Eropah. Menurut Timbalan Perdana Menteri, usaha promosi dimantapkan selain meminimumkan risiko meneroka pasaran baharu. Beliau turut menggesa pengusaha produk halal tempatan berusaha memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh negara pengimport. Perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas kekal 305 orang daripada 90 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka di Hilir Perak, Kerian dan Hulu Perak. Di Baling Kedah pula, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS terus menunjukkan penurunan. Hanya satu PPS SMK Parit Panjang dibuka menempatkan 10 penduduk daripada 3 keluarga. Dalam perkembangan sama, pengarah APM Kedah berkata kira-kira 1,000 anggota sukarela APM siap siaga membantu mangsa banjir yang melibatkan 260 kawasan yang dikenal pasti berlaku bencana itu. Turut diperkasa komuniti melalui 21 pertubuhan NGO, 10 pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam APM dan pegawai bersekutu. Kekuatan aset dan logistik turut dipersiapkan. Polis menahan 7 lelaki termasuk seorang warga Sri Lanka disyaki menyeludup dan mengedar lebih 500 kilogram dadah dianggar bernilai 34 juta ringgit. Ia hasil 3 serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur Rabu lalu. Turut disita 6 kenderaan, barang kemas dan wang tunai bernilai hampir RM400,000. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman berkata dadah dalam kontena bawang itu dibawa masuk dari Pakistan melalui Pelabuhan Klang. Perkhidmatan Terengganu berjaya menangkap seekor beruang matahari di Kampung Bukit Besi, Dungun, Terengganu malam tadi. Beruang jantan seberat 100 kg itu ditangkap menggunakan perangkap dipasang di kawasan kebun buah penduduk kampung. Sebelum ini, 2 ekor haiwan liar itu kerap dilihat berkeliaran di kawasan kampung sejak sebulan lalu. Usaha menangkap seekor lagi haiwan itu sedang diusahakan menerusi pemasangan perangkap sama. 207 kes kejadian samun berlaku di Kedah sejak Januari lalu. Ketua Polis Kedah mendedahkan 77 daripadanya berjaya diselesaikan. Dalam pada itu, 20 daripada kes merupakan laporan palsu, termasuk 1 kes melibatkan mangsa mendakwa disamun hingga hilang barang pribadi dan kad pengenalan.
Seorang guru bahasa Arab dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas anak murid lelaki berusia 12 tahun Jun lalu. Tertuduh 35 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM12,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan kes disebut semula 5 Disember ini. Di Kuala Kangsar, seorang lelaki dipercayai lemas selepas terjatuh dari bot ketika memancing di kampung Sungai Jarau, Kati malam tadi. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar telah digerakkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan berhubung kejadian. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan dan mangsa masih belum ditemukan. Seorang remaja maut selepas motosikalnya menempuh sebuah trailer di Kemaman lewat malam tadi. Mangsa dari kampung Pengkalan Binjai meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Pemandu trailer terbabit direman 3 hari sehingga Ahad ini bagi membantu siasatan. Polis menubuhkan pasukan siasatan khas berhubung kematian seorang pelajar wanita di sebuah pusat hiburan di Kuching baru-baru ini. Ketua Polis Daerah memberitahu siasatan menyeluruh berkaitan kes sedang dijalankan dan siasatan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara Sarawak untuk cadangan inkuas. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes tersebut. Kemenangan Datuk Mas Emiati Samsudin di Parlimen Masjid Tanah pada PRU ke-15 lalu kekal. Ia selepas Mahkamah Pilihan Raya Melaka menolak petisyen difailkan calon Barisan Nasional Abdul Hakim Abdul Wahid. Petisyen difailkan Abdul Hakim di mahkamah berkenaan 3 Januari lalu. KPKT bercadang memperkenalkan konsep bina dan jual untuk projek pembangunan hartanah pada masa akan datang. Menterinya berkata sesi libat urus dengan Institut Rehda akan diadakan bagi membincangkan perancangan tersebut. Beliau berkata sekiranya konsep tersebut diterima pemain industri, ia mampu menyelesaikan masalah projek perumahan terbengkalai. RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia MMC dijangka dibentangkan di Parlimen Mac tahun depan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, satu mesyuarat bersama pihak terlibat akan diadakan Jumaat bagi memutamatkan draft undang-undang yang dirancang. MMC yang bakal diwujudkan itu akan memikul tanggungjawab mewujudkan tata kelakuan dan memberi kebebasan lebih luas kepada media. Projek ternakan ayam berskala besar di Kampung Tanjung 100 Rompin dijangka siap sepenuhnya Februari tahun depan. Projek Felcra Berhad itu melibatkan pembinaan 10 reban ayam bertingkat. Menurut pengerusinya, sebuah reban telah beroperasi secara percubaan dan membekalkan 60,000 ekor ayam pedaging melalui pusingan pertama dan kedua 30 Julai lalu. Pusingan ketiga akan bermula 2 November ini. Penggunaan teknologi nuklear dalam penghasilan benih padi NMR 152 membantu memperkukuhkan sekuriti makanan negara. Exco Melaka memaklumkan penggunaan benih dibangunkan Agensi Nuklear Malaysia di negeri itu mampu memberi pulangan lebih tinggi kepada pesawah dan petani. Benih tersebut juga tahan penyakit dan cepat matang. Universiti Teknikal Malaysia Melaka menawarkan beasiswa ke sidang melibatkan pelajar dari Palestin sebagai tanda solidariti dan meringankan beban mereka. Naib Chancellor berkata tawaran tersebut meliputi semua program pengajian dengan peruntukan RM10 juta dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini terdapat 25 mahasiswa Palestin di universiti berkenaan. Hampir 650 kg sampah berjaya dikutip Badan Sukarelawan Global dikenali Trash Hero menerusi aktiviti membersihkan pantai Geronggon, Putatan. Pergerakan Sukarelawan Global diterajui dan ditadbir oleh Trash Hero World mempunyai 15 rangkaian di seluruh dunia. Di Sabah, kumpulan itu aktif menjalankan aktiviti sejak 2019 demi mendidik orang ramai agar tidak membuang sampah merata-rata dan hentikan penggunaan plastik sekali guna. Jenazah Allahyarham Bad Indigo 48 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara selepas solat Jumaat. Sebelum itu jenazah Bad atau nama sebenar Badrul Izhan Yub Abdullah disolatkan di Masjid Tun Abdul Aziz. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 7 malam dipercayai akibat masalah kesihatan berkaitan jantung.
Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai RM224.4 bilion pada September tahun ini. Jumlah melibatkan nilai ekspor RM124.5 bilion dan import bernilai RM100 bilion. Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 34.6%, diikuti Johor 19.3% dan Selangor 17.1%. Selangor terus mendominasi import negara dengan 26.8%. Disusuli Johor 21.1%. Notis Financial Sector Cyber Threat Intelligence Platform (FinTip) yang tersebar menerusi media sosial adalah notis pemberitahuan untuk berjaga-jaga dengan ancaman siber. Bank Negara Malaysia memaklumkan notis itu dikeluarkan secara rutin kepada institusi keuangan dan rakan kerjasama mereka. FinTip sentiasa memantau lanskap siber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baharu termasuk peningkatan aktiviti pengkodaman. Pro2 komited mengurangkan tempoh menunggu pelanggan termasuk terus memenuhi tempahan kereta tertunggak. Tahun depan, tempoh menunggu lebih singkat. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya memaklumkan jualan suku ketiga tahun ini melonjak kepada lebih 88,000 unit disebabkan faktor pengeluaran bertambah baik. Usaha menjadikan Malaysia negara pelancongan perlu dimulakan dari sekarang. Ia selari sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing ditetapkan semula kerajaan pada 2026 sempena tahun melawat Malaysia. Sehubungan itu, Tourism Malaysia kini giat mengadakan pertemuan dengan syarikat pelancongan swasta bagi membina rangkaian selain membuka peluang pemain industri tempatan berkongsi berkenaan produk dan perkhidmatan mereka. 9 negara Arab menuntut Majlis Keselamatan PBB segera menguatkuasakan gencatan senjata di Semenanjung Gaza. Gesaan secara bersama dikeluarkan Menteri Luar Mesir, Jordan, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman dan Maghribi. Mereka mengutuk serangan terhadap orang awam, pemindahan paksa dan dasar hukuman kolektif. Pada Rabu, majlis itu gagal meluluskan 2 resolusi menggesa gencatan senjata di Gaza yang digubal oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Dalam pada itu, tegas Duta Palestin ke PBB, gencatan senjata dengan kadar segera mesti jadi matlamat utama bagi sekat konflik berterusan Israel-Palestin. Akses dan bantuan kemanusiaan perlu diberi keutamaan selain pulihkan keperluan asas Gaza sambil mengecam tindakan pengepungan di Gaza. Negara lain juga didesak mengenakan sekatan senjata 2 hala ke atas Israel dan menamatkan kekebalan pelanggaran undang-undang antarabangsa Israel. Sementara itu, Indonesia menggesa Perhimpunan Agung PBB menubuhkan suruhanjaya bebas siasat serangan Israel ke atas Gaza selain menuntut gencatan senjata segera bagi mengelak lebih banyak nyawa terkorban. China pula terus menghulurkan bantuan kemanusiaan bagi bantu penduduk tempatan. Terbaru, bantuan kemanusiaan bernilai 9.8 juta ringgit dihantar merangkumi bahan makanan serta ubat-ubatan ke Gaza. Hari ke-20 serangan udara Israel ke atas Gaza menyaksikan lebih 7,000 rakyat Palestin terbunuh, manakala kira-kira 2,000 orang masih terperangkap di bawah runtuhan. Hampir 30,000 bangunan di Gaza ranap menyembah bumi akibat serangan udara rejim Zionis. Situasi semakin meruncing apabila 2.3 juta penduduk Gaza kehabisan makanan, air, ubat-ubatan dan bahan api. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.